Melaka adalah merupakan pusat perdagangan termasyhur di dunia yang mempunyai ciri ketamadunan yang tinggi serta dilawati pedagang dari timur dan barat bermula pada abad ke-15 sebelum ia ditaklukki oleh penjajah barat pertama iaitu Portugis pada tahun 1511. Selain itu, Pelabuhan Melaka memainkan peranan sebagai pusat penyebaran agama Islam yang terbesar di rantau Nusantara dan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka memainkan peranan penting dalam menyebarkan Islam. Para Meswara telah memeluk Islam pada tahun 1414 dan menggunakan gelaran Iskandar Shah. Kemudian, kehadiran ramai ulama ke Melaka telah membawa kepada perkembangan agama Islam dengan pesat dan dua orang sultan iaitu Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah memainkan peranan penting dalam perkembangan ilmu dan Islam. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat peranan Kesultanan Melayu Melaka sebagai pusat intelektual dan bagaimana akhirnya kehadiran Portugis memusnahkan bukti peradaban tersebut. Teruskan menonton. Video ini dibawakan khas oleh Pusat Kajian Pemikiran dan Peradaban Ummah Pemikir. Perpustakaan Astaka Fikir adalah satu perpustakaan komuniti yang telah dibangunkan oleh Pusat Kajian Pemikiran dan Peradaban Ummah Pemikir di Bandar Baru Bangi bagi mewujudkan sebuah tempat yang memberikan manfaat kepada pelbagai lapisan masyarakat seperti masyarakat miskin bandar, mahasiswa, ibu bapa, kanak-kanak dan penyelidik. Permasalahan mula wujud apabila ruangan yang disediakan di Astaka Fikir terlalu kecil, hanya mampu menampung kira-kira 20 orang sahaja. Disebabkan kawasan yang terhad, ramai terpaksa pulang dengan kekecewaan. Ianya sekaligus merencanakan usaha pemikir untuk membantu golongan sasaran yang diinginkan. Daripada permasalahan ini, pemikir berhasrat untuk membesarkan dengan menambah satu lagi ruangan baru Astaka Fikir 2.0 ini bagi memberikan ruang lebih ramai memperoleh manfaat Astaka Fikir, khususnya kepada masyarakat miskin bandar, mahasiswa, ibu bapa, kanak-kanak dan penyelidik. Kewibawaan para Meswara sebagai pemimpin pertama Kerajaan Melayu Melaka berjaya mewujudkan satu sistem pentadbiran yang hebat di alam Melayu pada ketika itu. Bermula pada tahun 1403 lagi, di bawah para Meswara, Melaka mempunyai hubungan politik dan perdagangan dengan negara yang berkuasa di rantau Asia ketika itu, iaitu China. Pada tahun 1409, Maharaja Yongle dari dinasti Ming telah mengiktiraf Kesultanan Melaka dan sejak itu, Pelabuhan Melaka menjadi tempat persinggahan pedagang-pedagang Islam dari selatan India yang menuju ke Siam dan Aceh. Perlindungan dari China menyebabkan Pelabuhan Melaka berkembang pesat dan menerima semakin ramai pedagang asing. Hubungan rapat antara China dan Melaka diteruskan oleh sultan-sultan selepas para Meswara dan hubungan diplomatik turut terjalin dengan perkahwinan antara puteri Han Lipo dan Sultan Mansur Shah. Malangnya, kedatangan Portugis telah memusnahkan hubungan penting antara dua negara ini. Sultan Mahmud Shah juga telah memaklumkan kepada China mengenai kelicikan Portugis dan kerajaan dinasti Ming 1368 hingga 1644 turut marah dengan tindakan Portugis yang menyerang Melaka dan mengambil tindakan agresif terhadap pihak Portugis. Ketinggian tamadun di Melaka. Pada penghujung kurun ke-15, ramai pedagang Melaka yang kaya dan mempunyai kapal mereka tersendiri. Peradaban Melayu bertepatan dengan lokasi penempatan di Kepulauan Melayu dan sejak awal lagi, pedagang maritim Melayu telah menggunakan pelbagai jenis kapal untuk perdagangan. Jong dan Kali adalah jenis kapal besar sesuai untuk berlayar di lautan luas dan antara benua. Berat kapal Jong sekitar 600 tan, lebih besar dari kapal perang Portugis serta mampu menahan tembakan meriam kapal-kapal Portugis. Selain itu, sistem pentadbiran Melaka adalah efisien bagi memantau ekonomi perdagangan dan perkapalan seperti adanya Undang-Undang Laut Melaka. Kewujudan sistem undang-undang membuktikan sesebuah masyarakat itu telah mempunyai ciri-ciri ketamadunan yang tinggi. Memasuki abad ke-16 apabila Sultan Alauddin Riayat Shah menyerahkan tahta kepada anaknya Raja Mahmud yang kemudiannya menggunakan gelaran Sultan Mahmud Shah, empayar Melaka pada ketika itu sudah terlalu kaya, hebat, makmur dan dilimpahi kemewahan. Ketinggian tamadun peradaban Kota Melaka tercatat dalam dokumen-dokumen sejarah sehinggalah empayar Kesultanan Melayu Melaka dimusnahkan dengan kedatangan penjajah Portugis. Menurut Whiteway di dalam bukunya, sejak kurun ke-15, Melaka menjadi terkenal sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan antarabangsa yang mengawal perniagaan dan jalan-jalan perdagangan dari Ormuz ke China dan India. Melaka juga dianggap sebagai pusat ilmu Islam yang menyebarkan aktiviti-aktiviti intelektual ke negara-negara Islam di Asia Tenggara dan India. Sultan-sultan yang mentadbir Melaka sentiasa menunjukkan minat mempelajari agama Islam dan mereka turut mengembangkan agama Islam ke negara-negara di bawah taklukan. Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah adalah pemerintah Melaka yang berusaha kuat untuk memastikan agama Islam tersebar di Asia Tenggara.
Ketinggian teknologi juga berlaku kerana adanya perkongsian teknologi antara kerajaan-kerajaan Islam dengan pemerintahan Khalifah Turki Uthmaniyah. Fakta sejarah menunjukkan alam Melayu mempunyai teknologi senjata yang hebat seperti senapang dan meriam sebelum kedatangan Portugis dan bukan hanya menggunakan keris untuk melawan penjajah. Melaka, pusat perkembangan ilmu Islam. Kehebatan Melaka dalam sudut perdagangan menjadi minat ahli akademik seluruh dunia. Namun fungsi kota Melaka sebagai pusat perkembangan ilmu adalah sama pentingnya untuk diketahui. Kerajaan Melayu Melaka memainkan peranan untuk menjadi pencetus kepada perkembangan ilmu di alam Melayu atau Nusantara. Penubuhan institusi Kesultanan di Melaka merupakan titik tolak kepada permulaan pemerintahan beraja di Tanah Melayu sehingga kini. Kajian menunjukkan kedatangan Islam di rantau Nusantara oleh sekelompok kecil ulama luar yang terdiri daripada pedagang Arab adalah bermula seawal abad ke-7 di barat Sumatera, kemudiannya Jawa pada tahun 1082 dan Capa pada tahun 1039. Akan tetapi, Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka mengambil peranan mengembangkan ajaran Islam dengan lebih pesat. Dengan penerimaan masyarakat setempat, hampir seluruh wilayah Nusantara menjadikan Islam sebagai agama rasmi. Agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi semasa zaman Sultan Muzaffar Shah. Islam memainkan peranan penting untuk meningkatkan lagi tamadun di Melaka dengan mementingkan nilai intelektual dalam setiap aspek. Penggubalan hukum dan undang-undang ditulis oleh pihak pemerintah istana seperti manuskrip hukum kanun Melaka adalah berdasarkan ajaran Islam. Kitab-kitab panduan agama Islam yang dibawa bersama oleh para ulama dan syekh dari Timur Tengah juga diterima pakai dan diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu menggunakan tulisan Jawi. Peranan istana juga sangat penting sebagai pusat pembelajaran ilmu. Contohnya, Sultan Mansur Shah menuntut ilmu dengan Maulana Abu Bakar dan Sultan Mahmud berguru dengan Maulana Yusuf. Jaringan dakwah Islam juga berlaku antara Mekah dan Melaka, di mana seorang ulama sufi di Mekah iaitu Maulana Abu Ishaq telah menghantar sebuah karangan kitab tasawuf yang berjudul Kitab Darul Mazlum yang bermaksud rangkaian mutiara ke Melaka melalui anak muridnya iaitu Maulana Abu Bakar. Maulana Abu Bakar membawa kitab gurunya Maulana Abu Ishaq melalui jalan laut. Sampai ke dermaga, kitab itu diarak ke istana dengan gajah kebesaran diraja lalu dihadapkan kepada Sultan Mansur Shah. Kitab ini kemudian diajarkan oleh Maulana Abu Bakar di istana kepada Sultan dan pembesar-pembesar. Baginda telah menitahkan supaya buku tersebut dibawa ke Istana Pasai untuk ditafsir dengan lebih lanjut sebelum dibawa ke Melaka semula. Ini kerana Pasai terkenal sebagai sebuah kerajaan awal menerima Islam dan masyhur dari segi pengajian agama Islam. Kejatuhan Melaka dan rompakan buku oleh Portugis. Penaklukan Melaka oleh Portugis telah mengakibatkan juga kehilangan naskah-naskah kesusasteraan lama Melayu yang banyak mencatatkan tentang kehebatan dan teknologi yang dimiliki Kesultanan Melayu Melaka. Setelah menawan Melaka, Portugis terus memusnahkan segala bukti peradaban Kesultanan Melayu Islam di Melaka. Istana, masjid, makam dan rumah-rumah pembesar telah dimusnahkan dan kemudian digunakan untuk membangunkan kota pemerintahan Portugis di Melaka. Tempat himpunan kitab dan buku iaitu istana turut musnah, contohnya dalam peristiwa kebakaran Istana Sultan Mansur Shah yang dicatat dalam buku sejarah Melayu. Selain itu, selepas berjaya menawan Melaka pada tahun 1511, kapal Flower of the Seas yang dinaiki oleh Alfonso de Albuquerque telah tenggelam di perairan Aceh. Kapal tersebut dipenuhi dengan barangan berharga dan harta rampasan perang, termasuk emas, tembikar, khazanah manuskrip yang dianggarkan bernilai berbilion-bilion pound untuk dihadiahkan kepada Raja Portugis. Ahli sejarah turut menyatakan bahawa penulisan manuskrip Melayu berkembang pada abad ke-15 dan mencapai kemuncaknya pada abad ke-17. Manuskrip Melayu lama menjadi salah satu khazanah yang penting bagi bangsa Melayu kerana menampilkan hasil pandangan dan tulisan berkaitan kepercayaan atau agama, falsafah, undang-undang, kesenian, persenjataan dan aspek-aspek berkaitan peradaban bangsa sejak beratus tahun dahulu. Video ini dibawakan khas oleh Pusat Kajian Pemikiran dan Peradaban Ummah Pemikir. Kesimpulannya, kejatuhan Empayar Kesultanan Melaka mengakhiri satu tamadun yang tinggi yang pernah dibina oleh bangsa Melayu Islam serta mempunyai kesan yang sangat besar. Tidak dinafikan juga, kelemahan kerajaan-kerajaan Islam ketika itu telah memberikan peluang yang cerah bagi memudahkan bangsa Eropah yang mahu meluaskan kuasa dan mengaut kekayaan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.